Tragedi MH370 masih lagi belum dijumpai dan sehingga kini kita juga masih belum pasti apakah nasib kesemua penumpang MH370 dan situasi ini semakin memuncak dengan pengumuman yang dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kedudukan terakhir MH370 dikesan di tengah lautan Hindi dan pastinya pengumuman itu sedikit sebanyak memberi kesan yang tidak dapat digambarkan, meruntun perasaan pelbagai pihak terutamanya kaum keluarga yang rata-ratanya tidak dapat mengawal emosi. Dan untuk itu saya berkesempatan menemu bual pakar psikologi dan juga pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Malaya bagi membincangkan apakah pendekatan, sokongan dan juga bentuk pandangan yang akan diberikan khususnya untuk membantu kaum keluarga untuk meneruskan kehidupan. Dia kalau kita nak orang kata nak bercakap tentang sejauh mana tekanan tu ya, memang kita nak tengok kalau kita sendiri melihat pun kita sendiri rasa kesian, kita sendiri rasa hidup ke mati ke, dekat mana kapal terbang tu. Jadi kita orang luar yang melihat yang tak ada pertalian darah langsung, kita rasa bimbang, cemas dan sebagainya. Jadi apatah lagi ahli keluarga ya. Dan mereka menunggu, dan dalam penantian menunggu tu sebenarnya banyak persoalan-persoalan timbul, terutama apabila orang kata dia sentiasa mendapat input-input luar, dapat daripada input daripada rakan-rakan, dapat input daripada IT, laman media sosial. Jadi apa saja pendapat-pendapat, apa saja spekulasi yang timbul, ini menambahkan lagi orang kata the end result. Maksudnya apa yang difikir tu, adakah ini berlaku, adakah itu berlaku. Jadi sekarang ini bukan saja perasaan hibah, perasaan sedih, perasaan bimbang, tetapi juga membabitkan perasaan marah. Ya? Bila dah ada spekulasi yang lebih menuju kepada provokasi, ini akan menyebabkan dia marah. Jadi marah campur sedih, campur hibah, dan kita tahu bahawa keluarga mangsa ini pula daripada keluarga yang bekerja. Dah semestinya mereka bekerja. Jadi dalam penantian katakanlah 17 hari itu saya ambil sebelum diumumkan ya. Dalam penantian 17 hari itu adakah tempat kerja itu ditinggalkan begitu saja? Adakah ambil cuti? Sejauh mana lama nak ambil cuti? Jadi itu menimbulkan tekanan. Jadi tekanan ataupun stres ini bukan datang daripada satu saja, bukan datang daripada sebab terlalu risau ke mana orang yang disayang, tetapi juga persekitaran daripada dalam kalangan kaunselor, dalam kalangan pakar-pakar doktor kesihatan ya, bimbang kalau bila kebimbangan ini, bila trauma ini wujud, maka akan menjejaskan kesihatan. Jadi mereka yang dalam golongan warga emas, kita bimbang nanti perkara ini boleh menyebabkan berlaku penyakit-penyakit kronik. Jadi di situlah ada pakar-pakar kesihatan. Daripada aspek kejiwaan, daripada aspek emosi, kita sediakan kaunselor. Jadi kaunselor di sini akan memberikan pendekatan yang begitu baik sekali ya. Kalau dalam kaunseling ni dia boleh buat dalam bentuk kaunseling terapi, kaunseling individu ataupun kaunseling secara berkelompok ya, di mana didekati individu-individu dalam kalangan keluarga itu dan kita mendengar dia bercerita, mendengar peluahan perasaannya. Kerana orang yang dikatakan stres, orang yang emosinya terjejas, dia akan sentiasa teringat-ingat apa yang berlaku ya, dan dia akan bercerita. Jadi dia bercerita, dia nak orang mendengar. Jadi bila orang mendengar tu, harapannya orang yang mendengar itu biarlah pendengar yang aktif ya. Jangan orang kata asyik angguk apakah ini. Orang kata pendengar yang boleh memberi maklum balas supaya dia ada ketenangan dalam jiwa dia. Itu daripada pendekatan kaunseling ya. Daripada pendekatan spiritual, lebih kepada keagamaan ya. Kalau kita dalam Islam, kita berbalik kepada yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu redha dengan apa yang berlaku dan kita perlu tanamkan dalam diri kita bahawa ada hikmah di sebalik perkara yang berlaku dan itu memang adalah ketentuannya. Macam mana pun kita yang hidup ini akan mati. Jadi daripada Allah kita datang, maka kita dikembalikan semula kepada Allah. Jadi apa pun kita kena redha, dan bagi mereka yang beragama lain, saya rasa mereka pun buat perkara yang sama. Seperti apa yang saya terbaca dalam laman sosial ya, yang ditunjukkan di kaca-kaca TV, salah seorang daripada anak penumpang, dia kata God loves you more daddy. Jadi dia sendiri mempercayai bahawa Tuhan lebih menyayangi
bapanya. Ya, sebab ini melibatkan keantarabangsaan ya. Dan apabila penyiasatan itu dibuat begitu rapi, telah ikut SOP dan sebagainya, maka bolehlah diumumkan. Tapi kita manusia biasa yang tidak tahu menahu pasal SOP ke apa benda, prosedur ke, mereka akan sentiasa menunggu dan menunggu kerana dikatakan macam tak percaya. Ya, kalau katakan kalau mati perlu ada jasadnya, kalau memang berkecai perlu ada sepihannya. Tapi kita perlu ingat ya, kadang-kala keluarga-keluarga ini perlu ingat rasional sedikit kerana lautan Hindi itu luas. Ya, dalam keadaan lautan, dalam keadaan persekitarannya tidak ada sesiapa, ya, yang tempat yang sunyi, kemudian gelombang pula tempiasnya saja macam dah satu gelombang yang besar. Jadi mana mungkin katakan ada orang kata kehidupan. Kemungkinan kalau ada keajaiban yang dimasukkan. Apapun itu semua adalah kehendak ilahi. Ya. Jadi bila kita ni dah ada kepastian, kita boleh mengorak langkah baru. Ya. Kalau sebelum ini kita menunggu, tidak ada kepastiannya, tidak ada pengumumannya. Jadi sekurang-kurangnya kita harus bersyukur. Apabila dah tahu kepastian, kita boleh mengorak langkah. Apa yang perlu dibuat selepas ini? Apa langkah yang terbaru yang perlu dibuat selepas ini? Contohnya, kemungkinan katakan telah diumumkan tidak ada seorang pun yang selamat, maka pastinya semua itu telah tiada di dunia ini. Jadi kita perlu orang kata meneruskan kehidupan semula, dan kita sebagai kaum keluarga harus sentiasa kuat supaya keluarga yang lain juga bersama-sama kuat. Pada keluarga-keluarga penumpang di sana, apa yang saya nak sampaikan di sini ialah apapun kita perlu redha dengan apa yang berlaku. Memang orang kata senang bercakap, tetapi saya memahami perasaan yang dilalui oleh kaum keluarga di luar sana. Jadi kita perlulah orang kata sentiasa redha, doa yang terbaik ya, dan kemungkinan kalau ada yang mengharapkan keajaiban itu berlaku, maka teruskan doa itu dan janganlah kita katakan dalam meneruskan kehidupan ini kita nak mencari kesalahan atas apa yang berlaku, kerana yang tidak ada itu pastinya tidak akan kembali lagi kalau dikatakan di sini keajaiban itu tidak wujud. Jadi yang penting adalah teruskan kesinambungan hidup kita ini untuk ahli-ahli keluarga yang lain yang memang memerlukan kita, terutama kaum ibu, kaum bapa dan adik-beradik sesama sendiri, kuat, bersatu dan sokong-menyokong antara satu sama lain. Dan kepada masyarakat pula, saya harapkan janganlah ada spekulasi-spekulasi yang boleh mencederakan perasaan kaum keluarga itu sendiri, kerana biarlah mereka bersendirian buat seketika untuk bersama kaum keluarga yang lain dalam memastikan bahawa mereka tabah untuk mengharungi apa yang kita lalui sekarang ini. Itulah sedikit sebanyak pendekatan ataupun sokongan yang diharapkan dapat membantu keluarga mangsa penumpang MH370 untuk terus meneruskan kehidupan dan tabah menghadapi pelbagai situasi yang akan dihadapi akan datang. Untuk itu, sekian dulu. Terus layari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my, Twitter dan juga Facebook untuk laporan selanjutnya.